Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di pagi-pagi ni belum makan agaknya. Kuat sikit. Belum makan. Saya pun belum makan tapi suara saya kuat. Ustaz pakai mikrofon. Semangat sikit dia kalau pasal Quran ni nak kena semangat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia semangat sikit. Pasal kalau pergi konsert-konsert dululah, bukan sekarang kan. Masa mak jam, Pak Haji dulu dia kalau pergi konsert Awi belum start lagi. Dia punya topi dia dah campak. Dia nak bagi tahu yang dia dah sampai. Tapi ajar jangan buat kat sini lah, takut dah campak tudung pula sebagainya. Bahaya. Okey, para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan untuk kita berkumpul pada hari ini dalam majlis khataman Al-Quran. Ini kenikmatan yang Allah berikan. Dan inilah perkara-perkara yang kita ingin amalkan selalu di dunia ini agar di hari akhirat kelak kita mempunyai saham yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengenalan untuk saya, semua orang dah kenal lah ya. Saya Ustaz Syahid daripada Masjid Al-Muttaqin. Memang saya daripada pegawai masjid ini, selaku daripada bahagian dakwah. Dan kalau kita mungkin asatizah kita yang berada di sini yang mungkin kita belum kenal lagi, yang sebelah kiri saya ini dah kahwin ke belum? Ustaz-ustaz ni semua dah kahwin. Jadi boleh tengok aja. Okey, see no touch. Okey, yang sebelah saya ni Al-Fadil Al-Ustaz Zahil bin Zakaria Al-Hafidh. Ini kalau kita kenal ayahnya seorang ustaz juga, Ustaz Zakaria Al-Hafidh. Ya, terkenal ya. Jadi ini anaknya Ustaz Zahil Al-Hafidh, yang mana beliau ini bertugas di Masjid Muhajirin di Muiz sana. Dan beliau juga selaku pegawai di sana daripada Jabatan Dakwah. Okey. Dan beliau ini mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeza daripada saya dan sebagainya. Kalau saya ni belajar dari Malaysia je. Kalau Ustaz Zahil ni dia belajar di Jordan, di UM. Saya mungkin belum sampai tahap tu lagi. Saya bagian pondok-pondok je, pakai rumah kayu je. Okey. Nanti kita akan lebih kenal lagi dengan Ustaz Zahil. Dan seterusnya sebelah Ustaz Zahil ada Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Muzammil. Ini rakan seperjuangan saya yang tadi mana saya katakan dalam pondok dan sebagainya. Ini sama. Tapi dia lanjutkan pelajarannya di Madinah ya Ustaz. Di Mekah. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi beradanya kita pada hari ini bersama-sama orang-orang yang hebat-hebat belaka. Jadi pada hari ini ingin kita dengarkan sedikit perkongsian yang awalnya daripada Ustaz Zahil dahululah. Ya, pasal dia dekat dengan saya. Tadi kalau Ustaz Muzammil yang dekat dengan saya panggil Ustaz Muzammil. Tapi pasal Ustaz Zahil dekat dulu, saya panggil Ustaz Zahil lah. Boleh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau ada soalan-soalan siap-siapkan. Nak tanya ustaz ni, ustaz dah kahwin ke belum? Tak boleh, ustaz ni dah kahwin. Dia tanya lagi. Tak boleh. Okey. Dan tanya ustaz ni bagaimana nak cara-cara menghafal Al-Quran dan sebagainya. Ada soalan-soalan untuk tentang Al-Quran, boleh dituliskan. Dan selepas ini kalau kita sempat, kita akan ambil. Kalau tak sempat, boleh email. Nanti kita kasih email Ustaz Zahil lah, senang. Ataupun Ustaz Muzammil. Jadi boleh terus. Tak ada kalau email kat saya nak kena jawab. Tak ada okay, guru. Mungkin kalau kita cakap dengan Quran, mungkin yang berada di sini agak kadang-kadang dia memikirkan betul ke tidak boleh menghafal Al-Quran. Kalau dia menghafal Al-Quran, macam mana dia nak menjaga Al-Quran? Apa sebenarnya cara-cara dia? Nah, kita nak tahu perkara-perkara seperti ini. Dan terutama sekali kita nak tahu apakah penyebab utama dalam diri kita untuk menjadi seorang hafiz ataupun pencinta Al-Quran, ataupun untuk seorang yang dapat menghafal Al-Quran dan juga mengamalkannya.
Mungkin kita boleh tanya dulu kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Zahil, apakah yang menyebabkan beliau untuk menjadi seorang hafiz? Boleh Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pertama sekali, apa khabar semua? Masya Allah, ramai daripada pecinta-pecinta Al-Quran pada pagi ini ya. Alhamdulillah, saya begitu bangga sekali kerana semangat para haji-haji pada pagi ini dapat berkumpul untuk sama-sama kita hidupkan Al-Quranil Karim. Untuk sama-sama kita apa? Hidupkan Al-Quranil Karim. Kenapa kita kena hidupkan Al-Quranil Karim? Sebab Al-Quranil Karim ini dia akan bantu kita bila apa? Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, ramai yang di antara kita mungkin kat luar sana tak ada kemampuan ataupun tak ada peluang untuk bersama pada malam ni ataupun pada siang ni. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bagi kita peluang untuk sama-sama kita hidupkan hari-hari kita sebelum kita bertemu dengan bulan apa? Bulan Ramadan Al-Mubarak. Iaitu bulan Ramadan, bulan apa bulan Ramadan? Bulan yang diturunkan Al-Quran. Masya Allah, semua pandai-pandai belaka. Baik, berbalik kepada Ustaz Syahid punya soalan tadi ya. Alamak, macam lupa pula soalannya. Penyebab, Masya Allah. Jadi apakah penyebab menjadi Al-Hafiz? Baik, alhamdulillah, pertama sekali saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dikurniakan saya kedua orang tua yang begitu cinta kepada Al-Quran Karim. Nikmat yang paling besar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita adalah nikmat kedua orang tua. Di mana kalau kita tengok di dalam dunia ini, kita ada banyak kawan, kita ada ramai sahabat, kita ada ramai teman, tapi kadang-kadang kita tak dapat merasakan bonding dia tu sama macam bonding kita dengan kedua orang tua kita. Jadi kalau kita cakap tentang Al-Quran ni, ramai di antara para hufaz dia akan relate, dia akan balikkan nikmat Al-Quran tu kepada kedua orang tuanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ambil contoh daripada kisah ayah ana sendiri. Di mana ayah ana ni bila dia menghafaz Al-Quran, dia sendiri menghafaz Al-Quran. Dia sendiri menghafaz Al-Quran. Jadi bila kita menghafaz Al-Quran ni, kita tak ada tuwil, tak ada power, kurang semangat dia tu. Jadi bila kurang semangat, ayah saya balik ke rumah dan mengadu kepada isteri, iaitu kepada umi saya. Apabila dapat mengadu, umi saya pun beri semangat, beri dorongan. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, alhamdulillah, selepas 3 tahun dapat menghabiskan hafal Al-Quran. Walaupun pada ketika itu usia ayah saya kira bukan usia macam orang-orang yang masih muda lagi, kira dah 30-an. Biasanya orang hafal Quran ni belasan tahun, ataupun mungkin paling muda 7 tahun, 8 tahun sampai 10 tahun tu kira the best time. Tapi nak cakap Al-Quran ni sebenarnya kita kena cari. Kita kena cari dan usaha dulu. Dan dalam masa sama kita usaha untuk menghafal Al-Quran, kita kena minta doa kepada kedua orang tua kita. Jadi yang memberi saya semangat, yang memberi saya sokongan, yang memberi saya dorongan, support dan segalanya adalah kedua orang tua saya juga. Di mana saya menghafaz Al-Quran pada ketika itu pada waktu umur saya 10 tahun. Jadi pada 10 tahun tu tak nampaklah Al-Quran ni apa nikmat dia. Jadi pada ketika itu nak hafal pun orang tua kena paksa. Tapi selepas umur saya 11-12 tahun dah mengenali tentang nikmat-nikmat Al-Quran tu, kita bersyukur akan adanya kedua orang tua kita yang menyokong dan menyuruh kita untuk menghafal Al-Quran Al-Karim.
Jadi diri saya ini, mungkin Ustaz Syahid, mungkin Ustaz Ahmad Muzammil lain ceritanya lah. Tapi saya ni, cerita saya ni, macam mana saya boleh menjadi hafiz Al-Quran adalah semata-mata kerana keberkatan kedua orang tua saya. Kerana keberkatan doa kedua orang tua saya dapat menghafaz Al-Quranul Karim. Dan juga daripada pertolongan para guru-guru dan asatidah dan syuyukh, di mana mereka mengajar kita macam mana nak menghafal, mengajar kita macam mana nak menjalankan tugas kita sebagai seorang hafiz Al-Quran. Boleh Ustaz Syahid ya? Boleh, boleh, alhamdulillah. terima kasih. Jadi itu sedikit sebanyak tentang kenapa ataupun mengapa beliau ini menjadi seorang hafiz, disebabkan ayahnya dan juga ibunya itu adalah seorang pencinta Al-Quran. Jadi kalau kita nak anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran, mestilah kita sendiri menghafal Al-Quran. Dan daripada situ apabila kita mengenali perkara tersebut, maka dengan itu kita akan berikan kepada orang lain amanah tersebut dengan penuh kasih sayang. Betul tak betul? Dia punya betul satu orang je betul. Yang lain tak betul. Pasal dia belum sarapan. Okey, kalau kita tahu Ustaz Zahil ini seorang yang menghafal Al-Quran dalam keluarganya, bukan di sekolah dan sebagainya. Beliau ini menghafal Al-Quran bersama ayahnya sendiri. Jadi bersama keluarga. Mungkin selepas ini kita boleh tanyakan kepada Ustaz Ahmad Muzammil, yang mana beliau ini Ustaz pernah duduk di Kelantan bersama saya. Mungkin kita boleh tanyakan, mungkin tadi pengalaman di rumah. Kalau kita lihat pula bagaimana pengalaman yang berada di luar negeri. Mungkin boleh Ustaz, dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali kita ucap syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana Allah telah beri kita peluang bersama berkumpul di rumah Allah ini. Maka saya harap dan doakan bagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita semua pada pagi ini, begitu juga Allah akan kumpulkan kita semua di Jannah Al-Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Saya pun turut terpegun dan terkilan apabila lihat para ibu dan bapa yang datang ke sini kerana untuk semata-mata membincangkan cinta kepada Al-Quran. Maka moga-moga Allah Ta'ala akan suburkan hati kita pada cinta kepada kata-katanya sebagai surat cinta dari Allah kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga saya turut terima kasih pada pihak Masjid Al-Muttaqin, wakilnya Ustaz Syahid kerana menjemput kami. Dan saya agak segan kerana bersama dengan sahabat-sahabat kami Ustaz Syahid dan Ustaz Zahil, kerana saya ini saya rasa kerdil sangat sebab saya bermula untuk minat pada agama ni agak kelakar sikit. Nak cerita pasal sebab belajar ke atau pengalaman dulu? Pengalaman dulu. Okey. Nak cerita pasal sebab belajar kata nanti, delay dulu. Cakap pasal pengalaman dulu. Saya mula belajar tahfiz di Kelantan tu, okey, pada umur saya ketika 18 tahun. Dah agak tua juga. Okey, dah lihat juga. Dan bila berada di sana, pada saya telah jumpa satu penghormatan yang baru bagi para hafiz Al-Quran. Wallahi, sejujur saya katakan, penghormatan yang baru dari saya kepada semua para hufaz. Kenapa? Kerana bila saya di sana, duduk di asrama, hidupnya berbeza daripada apa yang saya lalui di Singapura. Di mana saya datang daripada pelajaran sekular, government school. Saya habis sampai Singapore Polytechnic, saya pergi ke Kelantan, belajar di sana. Di sana, saya start belajar pada pukul berapa? Lepas subuh tu, terus hafal Quran. Hafal ayat yang baru. Lepas hafal yang baru sehingga dalam jam pukul 7 syuruk gitu, kita pun sarapan. Lepas sarapan masuk kelas. Masuk kelas untuk baca depan ustaz sampai pukul 9. Rakan-rakan pejuang saya, Ustaz Syahid, Ustaz Irfan bersama-sama dalam kelas sampai pukul 9.30 gitu.
Kemudian dah habis hafal tu, kita masuk kelas lagi, kelas kitab pula sampai pukul 12.30. Kemudian makan tengah hari, tidur sekejap, baru nak lena, azan zuhur pula. Lepas zuhur buat apa? Masuk kelas lagi, hafal lagi. Hafal untuk ulang kaji ayat-ayat yang lama pula sampai waktu asar. Lepas asar ada riyadhah, rehat. Kemudian maghrib masuk kelas lagi, hafal ayat yang baru lagi sampailah isyak. Maka saya lihat 24 jam saya di sana, subhanallah, dihabiskan dengan mencinta pada ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan saya rasa satu perjuangan dan pengorbanan yang besar bagi sesiapa yang dapat hafal Quran. Kerana saya lihat sendiri dan saya mengalami sendiri bagaimana susahnya nak hafal Quran. Maka dengan itu saya lihat bila mana saya jumpa ustaz-ustaz yang sudah hafal Quran, subhanallah, walaupun mungkin antara kawan-kawan saya yang dah hafaz Quran tetapi tak lanjutkan pelajaran, tapi saya masih hormati dia. Sebab apa? Di dada dia ada Al-Quran. Maka bila saya lihat komitmen yang diberikan para hufaz di pelajarannya, ia bukan hanya sekadar pada pengajiannya tetapi pada sepanjang hayat. Kenapa? Sebab dia wajib menjaga hafalan dia. Dan kerana itulah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berikan keutamaan bagi para hufaz, di mana peristiwa dalam perang Uhud, di mana ramai orang Islam telah syahid, betul tak? Bukan syahid ni ya. Yang telah mati di peperangan Uhud. Maka bila ramai sangat orang Islam yang telah syahid, telah mati, Nabi SAW sampai terpaksa menyuruh para sahabat untuk kebumikan 2-3 orang dalam satu kubur yang sama. Dan apabila Nabi perintah sedemikian, Nabi katakan faqaddimu aktsaruhum Qur'anan. Nabi kata mulakan dan utamakan orang-orang sahabat-sahabat yang paling banyak hafal Al-Quran. Subhanallah. Kita lihat Nabi beri keutamaan dan penghormatan kepada orang-orang yang hafaz Al-Quran. Begitu juga kerana pengalaman saya di situ, maka saya dapat satu penghormatan yang baru bagi para hufaz, yang mana kalau saya jumpa mereka, saya hormat mereka. Walau macam mana pun keadaan mereka, kita tetap hormat orang-orang yang hafaz Al-Quran, seperti Masya Allah Ustaz Syahid dan Ustaz Zahil. Itu sekadar sedikit tentang pengalaman di mana saya secara jujurnya saya rasa kerdil dan hina di sini. Kenapa? Sebab saya tak berpeluang untuk habis hafal Quran. Kenapa? Bila saya hafal Quran tu punyalah susah, tuan-tuan puan-puan, subhanallah. Pada saya lah, pada mereka Masya Allah, tapi pada saya susah sangat. Sehingga kan bila saya hafal Quran, ustaz saya giling kepala. Hafal, lupa juga. Hafal, lupa juga. Ustaz giling kepala, dia panggil saya personally. Main sini Muzammil, main sini. Ustaz Ramli. Ustaz Ramli ingat Ustaz Ramli. Dia panggil saya, dia berbual. Kenapa susah hafal ni? Saya pun luahkanlah perasaan semuanya. Dah cuba Ustaz, usaha. Dah solat malam, dah doa, dah usaha dan sebagainya. Lupa juga. Dia ambil pen, dia cucuk dada saya. Dia kata apa? Muzammil, kau balik kahwin sudah. Aduh. Seolah-olah dia halau saja, balik kahwin sudah. Masya Allah. Maka saya fikir subhanallah. Tapi saya nak kait sebenarnya kenapa punca saya mula jejaki pelajaran ilmu agama ni, di mana saya mati-mati saya nak mendalami ilmu Al-Quran. Dan tapak utama saya ialah untuk hafal Quran. Itu tapak utama saya. Tapi bila dah langkah tapak utama ni dah dapat macam gitu, saya rasa saya kena undur sedikit, tetapi saya tetap juga nak faham Al-Quran. Karena itulah saya lanjut pelajaran saya di Mekah, dan alhamdulillah Allah izinkan saya di sana di Universiti Ummul Qura selama 6 tahun di sana, alhamdulillah. Dan alhamdulillah Allah Taala berikan saya pengalaman yang baru dalam menghayati ayat-ayat Allah Taala ini, subhanallah. Maka itu saja sekadar ini. Okey, alhamdulillah. Kalau sekarang tadi kita lihat daripada Ustaz Zahil, dia menghafal Al-Quran bersama keluarganya. Dan sekarang kita dengar pengalaman daripada Ustaz Ahmad Muzammil, yang mana beliau hanya duduk bersama-sama dengan para hafaz sahaja, tapi beliau ini tidak diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal Al-Quran. Tetapi beliau melalui perjalanan-perjalanan
bagaimana untuk menjadi seorang hufaz. Seperti mana yang beliau katakan tadi itu, memang betul lah apa yang dikatakan. Memang 24 jam bersama Al-Quran. Pembacaan secara kuat paling kurang 8 jam puan-puan dan tuan-tuan rahimakumullah. Kalau kita ni, mungkin kalau ibu-ibu ni kalau dikumpulkan, kalau pagi-pagi tu telefon, gosip telefon pagi tu saya rasa kalau ditukarkan menjadi Al-Quran tu bagus. Dia mungkin khatam cepat sikit, mungkin satu hari khatam satu kali. Pasal dia kalau mak ajam aja, kalau Pak Haji ni kurang sikit. Dia kurang sikit pasal dia kerja. Tapi kalau jumpa kawan pun sama je. Tapi kalau mak ajam ni pagi-pagi dia telefon, Assalamualaikum. Masak apa? Nak ke rumah? Laki kau dah pergi kerja? Banyak soalan-soalan dia. Kan? Jadi samalah macam pelajar-pelajar tahfiz. Mereka ini hanya duduk dalam sekolah 24 jam bersama dengan Al-Quran. Sampaikan kita tidur ni, saya mimpi pun Al-Quran. Pasal takut besok kita nak hantar hafalan yang baru, takut-takut kita tak boleh nak hafal. Kalau dekat Kelantan ni, kalau dekat Singapura kita pakai rotan dan sebagainya. Kat Kelantan ni dia tak kira apa dah. Dia pakai apa-apa pun boleh. Dia pakai, tak ada benda pakai tangan-tangan. Tak ada kaki-kaki lah dia pakai. Ada meja kat situ, meja-meja lah kat kita. Tadi pasal badan-badan saya bengkak ni, bukan gemuk, bengkak. Jadi para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu serba sedikit daripada tadi pengalaman Ustaz Zahil dan juga Ustaz Ahmad Muzammil. Maknanya begitu payah untuk menghafal Al-Quran. Mungkin selepas ini kita boleh tanyakan kepada Ustaz Zahil. Beliau ini seorang yang menghafal Al-Quran di Singapura. Bersama keluarga yang mana tidak ada sekolah. Tapi kita ingin tahu bagaimana caranya beliau mengatasi penjagaan penghafalan Al-Quran dalam konteks Singapura. Maknanya berada dalam kawasan Singapura ini. Bagaimana untuk kita menjaga hafalan-hafalan kita, Ustaz? Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Syahid. Cakap tentang cabaran menghafal Al-Quran ni, lain individu, lain cabaran. Al-Quran ni ada orang dia boleh hafal satu hari 5 muka surat. Ada orang boleh hafal satu hari 1 juzuk. Ada orang satu hari 1 ayat. Jadi macam-macam cabaran. Itu di antara cabaran macam mana kita menjaga Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia terkenal dengan kita, bila kita ada orang tu memang senang nak menghafal Al-Quran tapi dia senang juga nak lupa. Kebiasaan orang yang memang cepat hafal itu, dia akan cepat lupa juga. Jadi Al-Quran ni dia ada sistem di mana kita akan menjalankan murajaah. Ada sistem murajaah tu kita kena buat setiap hari, kita ada rutin. Dia tak kira tempat. Sebab saya ada beberapa teman yang menghafal Al-Quran, mereka menetap di tempat-tempat daerah Eropah situ. Mungkin lebih teruk daripada Singapura. Mungkin maksiat yang di sana tu lebih luas, lebih teruk daripada Singapura. Tapi mereka, penghafazan mereka tu tetap sama, tidak menjejaskan penghafazan mereka. Jadi macam mana tu mereka menjaga? Saya pun kadang pelik. Sebab biasa kita dengar orang dulu cakap, Ustaz, bila dah hafal Quran ni tanggungjawab besar. Sebab tu saya tak nak hafal. Kan? Orang takut nak hafal Quran. Jadi cakap sebab takut kalau kita jumpa orang ini mungkin pakaiannya tak cukup kain ke apa kan, kita akan lupa. Tapi sebenarnya Al-Quran ni dia bukan sahaja macam gitu je. Dia adalah berbalik kepada diri kita. Sebab ramai di antara masyarakat kita yang menghafal Al-Quran, yang boleh hidup di Singapura seperti mana orang yang hidup dekat negara-negara Arab juga. Dan terlebih dahulu orang-orang yang duduk di negara-negara yang bukan Islam, termasuk negara kita dan termasuk negara-negara barat. Mereka boleh jalankan tugas mereka sebagai hafiz Al-Quran. Mereka dapat murajaah, mereka dapat mengulang kaji. Cara-caranya adalah kita kena disiplin diri kita. Kita kena letakkan di mana masa yang sesuai untuk kita mengulang kaji. Jadi untuk diri saya lah, ni untuk diri saya lah, saya tak tahu, mungkin Ustaz Syahid ada cara yang berbeza, Ustaz Muzammil ada cara yang berbeza. Saya dilatih oleh seorang guru, di mana latihan ni juga saya dapat latihan ni daripada kedua orang tua saya. Iaitu pada pagi hari kita, biasa apabila kita bangun pagi tu selepas solat subuh, itulah masa yang paling sesuai, masa yang paling special apabila kita mulakan kehidupan kita dengan Al-Quran.
Jadi kalau ustaz macam ustaz, hari apa, time apa paling bagus nak menghafal Al-Quran? Saya suggest dan saya recommend waktu dan saat yang paling sesuai adalah lepas kita mengerjakan solat subuh. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala juga memberkati amalan kita apabila kita selepas subuh tu kita memulakan kehidupan kita dengan Al-Quran. Tapi kenapa kita mulakan dengan Al-Quran? Sebab apabila kita hidup di negara yang kita kena kerja, balik pun mungkin tak tahu pukul berapa. Jadi apabila kita mulakan kehidupan kita dengan Al-Quran, lepas pulang kerja kita dah tak perlu nak memikirkan, ataupun mungkin kita dah boleh fikirkan tentang kerja-kerja yang di rumah. Sebab kita dah utamakan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni pada setiap hari mesti kita kena utamakan, kita kena baca untuk menjaga penghafazan kita. Jadi kadang-kadang mungkin terlepas satu hari, tak apalah satu hari ni tak baca, esok nanti kita dah malas. Jadi macam mana kita disiplinkan diri kita, setiap pagi kita baca Al-Quran. Kita mulakan dengan Al-Quran. Jadi lepas kita dah baca tu, bolehlah kita buat kerja rumah dan kita tak rasa salah lah. Kalau tidak kita bersalah, belum baca Al-Quran ni, tapi kerja rumah masih banyak. Jadi sebelum kita mulakan pekerjaan dunia kita, kita mulakan pekerjaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dengan keberkatan Al-Quran tu boleh memudahkan urusan kita pada hari kita, insya-Allah. Jadi itu tips yang pertama. Kita memulakan kehidupan kita dengan Al-Quranil Karim. Kedua, macam mana kita nak maintain? Macam mana kita nak, ustaz saya dah hafal satu juzuk, macam mana saya nak maintain satu juzuk tu? Iaitu kita bermulazamah dengan Al-Quran Karim. Apa maksud mulazamah? Iaitu kita selalu berdamping dengan Al-Quran. Mana-mana kita pergi, dapat masa, curi masa kosong sikit, 1 minit, 2 minit, 3 minit, wah ni ada 5 minit nak tunggu turn, nak tunggu queue, kita buka Al-Quran. Jadi hubungan kita, bonding kita dengan Al-Quran tu semakin rapat. Al-Quran pun lebih rapat. Di mana-mana kita dengan Al-Quran. Sebab takutnya Al-Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyawma nansakum kama nasu liqa'a yaumikum. Allah Subhanahu Wa Taala akan ingat pada yaumul qiyamah nanti, inilah orang-orang yang lupa akan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita dah mulakan kehidupan kita dengan Al-Quran, kita maintain. Macam mana nak maintain? Kita bermulazamah. Kita berdamping dengan Al-Quran. Dan berdamping ni tak perlu nak ikut berdamping cara macam saya atau cara Ustaz Syahid, ikut kemampuan masing-masing. Kalau mungkin Ustaz saya biasa satu hari satu muka surat saya amalkan, kita teruskan dengan satu muka surat. Yang penting kita selalu bersama Al-Quranil Karim. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Iaitu bagi siapa, wa may ya'shu an dzikrir rahman, bagi siapa yang lalai akan lupakan tentang zikrul rahman, nama-nama Al-Quran ataupun nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Al-Quran, maka makin lama Allah Subhanahu Wa Taala akan berdampingkan dia dengan apa? Dengan syaitan. Jadi kita berpada-padalah kalau kita nak sibukkan diri kita dengan dunia, kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran, kita rapatkan diri kita dengan Al-Quran supaya syaitan jauhan daripada kita, supaya syaitan pun tak berani nak dekat dengan kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih. Itu sedikit perkongsian yang bagaimana mungkin kalau dekat di Singapura ini tak sama seperti dalam sekolah kita dulu. Kalau kita dalam sekolah mungkin ada tertutup dan sebagainya, tak boleh balik sekolah, tak boleh balik cuti rumah dan sebagainya. Kita dekat dalam sekolah sahaja. Nak keluar pun susah. Nak pergi bandar, kita nak pergi kira panggil town lah. Punya susah masalah. Memang macam-macam benda kita nak kena tipu. Barulah boleh keluar. Jadi itu adalah cabaran di luar sana ataupun di luar negeri sewaktu di asrama dan sebagainya. Tapi Ustaz Zahil ini dikongsikan bagaimana pengalaman-pengalaman beliau untuk mengatasi cabaran-cabaran yang berada di Singapura ini. Yang mungkin kalau kita lihat dari seperti yang Ustaz Zahil katakan, dengan pemakaian yang tak cukup kainnya dan sebagainya, dan juga dengan pergaulan-pergaulannya, dan juga macam-macam dengan ada TV-nya, radionya dan sebagainya yang mengganggu kerohanian kita. Nah, jadi itu yang tadi tips-tips yang diberikan oleh Ustaz Zahil. Tadi kalau tak dapat rugi tu.
Apabila kita berada dalam negeri Singapura ini, kita perlukan tips-tips seperti Ustaz Zahil yang diberikan agar kita boleh menjadi hafiz. Apa tak boleh? Saya dengar tadi ada macam kita tak boleh jadi hafiz Quran. Boleh. Boleh. Tak mustahil. Jadi nak kena jadi hafiz Quran, perlu ada niat yang baik. Perlu ikhlaskan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Ustaz Zahil katakan tadi, kita perlu kita dampingan dengan Al-Quran, berdamping bersama Al-Quran. Ini berdamping dengan Quran tidak, ada yang pendamping pula. Pendamping lain pula. Itu tak boleh, haram ya. Jadi kita boleh damping dengan Al-Quran. Mungkin daripada pendampingan Al-Quran itu kita boleh jadikan sebab lah ya. Untuk bagaimana ingin melenturkan rasa cinta kita kepada Quran. Kalau kita nak damping dengan Quran, kita nak kena ada rasa cinta dengan Quran. Betul tak? Kalau kita nak cinta seseorang itu, kita nak kena kenal dia dulu, baru kita boleh cinta. Tak kenal macam mana nak cinta? Betul tak? Tak kenal maka tak cinta. Dah macam nama drama pula. Okey. Jadi mungkin kita boleh ambil sedikit nasihat daripada Al-Fadhil Al-Ustaz Ahmad Muzammil. Bagaimana ingin melenturkan rasa cinta kita kepada Quran. Fala tafadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Syahid. Bismillahirrahmanirrahim. So soalannya, bagaimana kita nak lenturkan cinta kita pada Al-Quran. Saya nak berikan 3 tips. Harap saya ada masa lah untuk habiskan 3 tips ni. Pertama sekali, kita kena ketahui kenapa kita perlu untuk cinta Al-Quran. Al-Quran ini adalah ayat-ayat Allah Ta'ala yang merupakan seperti satu surat cinta daripada Allah kepada kita. Kalau kita lah imbas kembali zaman-zaman cinta dahulu, kan? Sekarang masih cinta lagi, tapi dulu, muda-muda dulu, bila baru kahwin, mungkin suami pergi outstation, dia tulis SMS ke, surat cinta. Kalau kita tak baca surat itu, tak tidur kita, betul tak? Sebab apa? Dia cinta. Maka ayat Allah Ta'ala ni adalah surat cinta daripada Allah pada kita. Allah cinta kita, Allah tuliskan surat, tapi kita yang tak balaskan kata-kata Allah. Allahu Akbar. Maka pertama sekali kena ketahui kenapa kita harus cinta Al-Quran. Dan saya suka kaitkan dengan pengalaman saya di mana dulu saya daripada sekolah sekular, pada titik permulaan bagaimana saya mula cinta Al-Quran ialah adakan sahabat yang baik. Sahabat yang baik. Itu penting sekali. Di mana sini ramai ibu-ibu bapa, mungkin ada anak-anak dan cucu-cucu. Perhatikan dan pentingkan mereka ada sahabat yang baik. Kata Nabi SAW, innama mathalul jalis salih wa jalis su' kahamil misk wa nafikhil kir. Kata Nabi SAW, sebuah majlis orang yang salih dan majlis orang yang buruk seperti seseorang yang mempunyai minyak wangi kasturi dan seseorang yang tukang besi. Maka seseorang yang duduk dengan orang-orang yang punyai kasturi itu, kalau dia tak beli sekalipun minyak wangi itu, dia akan bau wangi. Tapi kalau orang itu bersama dengan orang tukang besi, masuk kilang, dia tak buat pun besi itu, tetapi dia keluar dari kilang itu, dia akan confirm bau besi. Maka pengaruh kawan ini, kita tak sedar dia akan mempengaruhi diri kita. Maka adakan sahabat yang baik. Di mana saya pernah, waktu titik perumahan saya nak cari ilmu, apabila saya lihat kawan saya, dia pakai celak. Kawan lelaki saya, dia pakai celak. Saya tegur dia, kenapa kau pakai celak? Kan macam perempuan. Dia kata, kau tahu tak, ini antara sunnah Nabi SAW. Terdiam saya. Saya tanya, habis kalau orang tak tahu macam mana? Panggil perempuan. Dia kata apa? Dia kata, kerana itulah wajib cari ilmu. Pak, macam kena sepak saya. Macam kena sepak. Wajib cari ilmu. Dari waktu itulah saya mula cari ilmu. Ketika itu baru menengah 3 atau 4. Masuk poli, semua poli, saya habiskan masa saya cari ilmu. Setiap malam ada kelas. Hari Isnin kelas Quran, hari Selasa kelas Arab dan sebagainya. Dan kemudian apabila kita ada sahabat yang suka pada Al-Quran, kita akan juga turut mencintai Al-Quran. Itu yang pertama sekali kita kena fahami kenapa kita nak kena cinta Al-Quran. Dan juga kita takut
kalau kita dikategorikan orang-orang yang tinggalkan Al-Quran, di mana Nabi SAW dia pernah mengadu pada Allah di surah Al-Furqan. Allah katakan, wa qala ar-rasul, dan berkatanya Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhan aku, kata Nabi SAW, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, kaum aku telah mengambil, telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Allahu Akbar. Tafsir mengatakan An-Nabi rujuk kepada para musyrikin yang telah meninggalkan Al-Quran. Tetapi tak mustahil, takut-takut kalau kita antara orang yang tinggalkan Al-Quran, hanya sekadar menghiaskan perabot kita, hanya sekadar menghiaskan dinding kita, tetapi kita tak baca Al-Quran. Jangan cakap baca, faham pun tidak. Wal'iyadzubillah. Maka fahamilah kenapa kita wajib cinta Al-Quran. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya ialah pelajarilah segala ilmu berkenaan Al-Quran. Bukan hanya khusus hafal, tapi pelajari segala ilmu. Saya dah cuba hafal, tetapi tak boleh hafal. Kenapa? Kerana saya tahu seorang hafiz Al-Quran adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Dan kita wajib kena cuba. Sebelum kita serah dulu, kita wajib cuba. Saya dah cuba dah. Tapi bila saya dah kena halau ustaz saya, kau pergi kahwin sudah, saya katakan, saya wajib juga kena faham Al-Quran. Kerana itu saya tekad diri saya, di mana Allah nak hantar saya nak belajar di negara Arab. Tak kisah kat Palestin ke, kat Iraq ke mana, hantarlah ya Allah, aku nak belajar bahasa Arab untuk fahami kata-katamu ya Allah. Maka Allah izinkan saya pergi ke Makkah dan belajar bahasa Arab, dan alhamdulillah pengalaman yang berbeza. Maka pelajarilah segala ilmu Al-Quran, tajwid, tilawah, bahasa Arab, ulumul Quran dan sebagainya. Belajarlah. Saya nak sentuh sikit tentang kepentingan belajar bahasa Arab ini. Tahu tak Sayyidina Umar radhiyallahu, sahabat Nabi SAW, Umar, kenal tak? Umar seorang sahabat yang mana telah masuk Islam ketika mana dia nak bunuh Nabi SAW, betul tak? Itu kisah yang kita sering dengar. Tapi sebelum itu, pernah tak kita dengar bagaimana Umar jatuh cinta dengan ayat-ayat Allah Ta'ala? Satu ketika Umar yang mana dia hatinya resah, dia pergi Masjid Haram untuk tenangkan dirinya depan Kaabah Al-Musharrafah. Ketika itu dia musyrik, dia sembah berhala, tetapi dia tahu adanya Tuhan, maka nak tenangkan diri dia. Ketika itu pula Nabi SAW ada di masjid tengah buat Qiyamul Lail, tahajud. Kemudian Nabi pula tengah baca surah Al-Haqqah. Umar ni ketika itu dia benci pada Muhammad, dia benci. Tetapi dia pun rasa tertanya juga apa yang Muhammad tengah baca. Dia pun dengarkan surah Al-Haqqah dari permulaan, Al-Haqqah, Mal-Haqqah dan seterusnya. Sehinggalah ia dengar kata-kata Allah, dia jatuh cinta, puan-puan, tuan-tuan. Jatuh cinta. Sehingga dia katakan subhanallah. Dia tak kata subhanallah lah, dia tu musyrik kan. Dia kata, kata-kata ini indah sangat. Dia kata Muhammad ini adalah seorang penyair yang hebat sekali, sebab dia mampu keluarkan kata-kata yang hebat, yang cantik, yang indah. Kenapa dia kata indah? Sebab dia orang Arab, dia faham bahasa Arab, dia tahu kecantikan bahasa Arab itu. Bila dia kata dalam hati dia Muhammad adalah seorang penyair yang hebat, Nabi SAW membacakan ayat wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Kata Nabi SAW membaca ayat Allah Ta'ala, dan bukanlah ia, yakni Al-Quran, kata-kata seorang penyair. Allahu Akbar. Umar terkejut, anjak boboy. Terkejut Umar. Bagaimana Muhammad tahu ni? Aku bisik hati aku. Benar Umar kata apa? Ini tak lain tak bukan, Muhammad adalah seorang penyihir. Bukan penyair, tetapi seorang penyihir. Sebab dia tahu apa aku bisikkan. Ketika dia kata itu, Umar katakan, Nabi SAW bacakan ayat seterusnya, wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun, dan bukan pula ianya Al-Quran kata-kata seorang penyihir. Allahu Akbar. Umar terdiam. Macam mana dia tahu ni? Ketika itu Nabi pun baca ayat seterusnya, tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran diturunnya daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Allahu Akbar.
Ketika itu kata Omar, sebelum aku masuk Islam, cinta pada Islam dah masuk kepada hati aku dah. Begitulah kita lihat bagaimana para sahabat dia mula cinta Al-Quran walaupun belum Islam lagi. Kerana apa? Dia faham apa yang Allah sampaikan kepada dia. Maka tuan-tuan puan-puan, saya sangat menggalakkan, bacalah Al-Quran, cubalah fahami. Ambillah kelas-kelas bahasa Arab untuk memahami bahasa Al-Quran. Kerana itu akan menyebabkan kamu mengalami satu pengalaman yang hebat sekali apabila kita baca dalam solat kita. Itu yang kedua, belajar segala ilmu dalam Al-Quran. Yang ketiga, seperti mana yang Ustaz saya katakan, hidupkan Al-Quran. Walaupun sedikit sekali, tapi hidupkan Al-Quran. Sekurang-kurangnya contohnya, ambil satu hari, satu muka je baca. Satu muka je. Dan tak perlulah kita buat mushaf, sebab takut nanti masuk toilet dan sebagainya. Sekarang kita pun dah canggih kan, kita ada apa? Ada smartphone. Smartphone ni kena guna secara smart. Jangan main beli smartphone je. Sekarang ni ada banyak apps Al-Quran. Antara yang saya suka ialah Bayan Al-Quran. Dia ada bookmark. Tekan nombornya, jangan tukar warna. Itu yang kita stop. Maka hari-hari sekurang-kurangnya kita target baca semuka pun tak apa. Dan kita lazimkan hafal ayat-ayat yang pendek agar kita hari demi hari akan tersubur cinta kita kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Ingatlah, Al-Quran bukan hanya bahan bacaan, tetapi Al-Quran adalah kata-kata Allah, surat cinta Allah kepada kita. Tetapi kita je yang tak nak baca. Moga-moga Allah berikan kita cinta pada Allah Ta'ala menerusi ayat-ayatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Muzammil yang mana bagaimana untuk kita adakan rasakan cinta. Betul tak? Rasa semangat sekejap kita nak baca Quran. Rasa semangat kita nak belajar ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan semangat kita yang berada pada saat ini hingga ke hari kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang tadi tanya saya, Ustaz Zahil ni macam pernah nampak kata dia. Dia kata macam popular sangat Ustaz Zahil ni. Jadi saya kena jawablah ni Ustaz, orang tanya Ustaz. Jadi Ustaz Zahil ni memang dia terkenal sebagai seorang pembaca. Siapa yang kenal Al-Imam Syari? Pembacaan Imam Syari ini seorang imam yang terkenal. Jadi Ustaz Zahil ini dia diiktiraf oleh imam tersebut sebagai pembacaan yang sama dengan imam tadi. Betul tak? Jadi sekarang mungkin dia dah tahulah. Jadi dia dah tahulah sekarang. Tadi dia tanya-tanya tadi. Saya reply email dia tadi ni. Tadi. Jadi mereka pun pernah mengadakan majlis Voices from the Sky. Yang mana Imam Syari turun di berada di Singapura. Dan Ustaz Zahil pun ada. Dan diiktiraf Ustaz Zahil sebagai pembaca yang sama. Seperti mirip sama dengan Imam Syari Al-Hafiz. Jadi dah alang-alang saya kasih tahulah kenapa, macam mana dia boleh nampak macam famous ataupun pernah nampak banyak kali dan sebagainya tak. Jadi mungkin semua orang kat sini semua pencinta-pencinta Al-Quran ni nak dengarkan bacaan Al-Quran. Kalau saya punya bacaan ni dah biasa-biasa subuh sampai ke isyak memang ada. Jadi semua dah naik jemu dah. Jadi mungkin kita nak dengar Ustaz Zahil baca Quran tak? Dia kurang power. Dia kalau power dia lagi power sikit baru saya kasih. Nak dengar Ustaz Zahil baca Quran ke tidak? Ini betul-betul nak Ustaz. Kalau tak kita tak boleh balik Ustaz, tak lepas semua ni. Okey, mungkin kita dengarkan sedikit pembacaan Al-Quran yang akan disumbangkan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Zahil Al-Hafiz. Dan seterusnya kita akan bacakan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Al-Ustaz Ahmad Muzammil. Dan seterusnya kita akan tutup majlis. Dan seterusnya kita akan ada jamuan makan. Boleh? Okey, falyatafadhal mashkura Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله إلى الله توبة نصوحا
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Al-Ustaz Zahil Al-Hafidh. Macam mana ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, boleh tidur malam? Ya. Ingat Ustaz Zahil dan Ustaz Muzammil dah kahwin, tak boleh. See no touch, tengok sahaja. Okey. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan pembacaan Quran, dengan perkongsian daripada Ustaz Muzammil akan memberikan kita semangat. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan kita untuk membaca Al-Quran, fasihnya lidah kita untuk menyebut Al-Quran, dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran syafi'an musyaffa'. Al-Quran inilah syafaat bagi kita di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ia buat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk kita pandai membaca Al-Quran sebelum kita menghembuskan nafas terakhir kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah Subhanahu wa taala berikan kita redha-Nya dan rahmat-Nya kepada kita sentiasa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup majlis dengan pembacaan doa, saya mewakili Masjid Al-Muttaqin ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para jemaah sekalian yang mana datang daripada jauh dan sebagainya. Ada masjid daripada Masjid Al-Khair, daripada An-Nahdah, ada Muhajirin, ada dan semua masjid yang tak dapat saya sebutkan. Saya ucapkan ribuan terima kasih untuk mengikuti serta majlis khataman Al-Quran, dan saya mewakili masjid juga untuk mengucapkan ribuan ampun dan maaf jika ada kekurangan dalam majlis kami ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk itu hanya datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain masa. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak
dan mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kini saya menjemput Al-Ustaz Muzammil untuk membacakan doa penutup insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lil jami'il mu'allimin wal mu'allimat wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا Tuhan kami, gugurlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Amin. Yang besar maupun yang kecil ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di pagi ini ya Allah, kumpulkanlah kami bersama-sama dengan Nabi besarmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama di bawah naungan arasy-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, suburkanlah hati-hati kami dengan cinta padamu dan Rasul-Mu. Suburkanlah hati kami dengan cinta kepada ayat-ayat kata-katamu ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma yassir wa la tu'assir umurana fid dini wad dunya wal akhirah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekali lagi terima kasih kepada semua. Kami akhiri majlis ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.